kita tidak dapat lari kerana ia sudah menjadi sebahagian penting daripada kehidupan kita apabila kita bercakap mengenai internet. Tapi persoalannya adakah penggunaan internet di Malaysia ini sudah dimanfaatkan sepenuhnya? Adakah kita menggunakan internet ini untuk teroka peluang, untuk tingkatkan pengetahuan kita dan terutama sekali untuk melibatkan diri kita dalam kehidupan masyarakat? Sudah itu saya akan kongsikan iaitu beberapa data mengenai penggunaan internet di Malaysia dan perbandingan di negara-negara lain kalau kita dapat saksikan, di mana di sini sumber yang adalah penggunaan internet di Malaysia ini adalah data ataupun sumber yang kami ambil daripada laman web Proxyrec yang menunjukkan antara data-data dan rank kategori penduduk negara yang mempunyai capaian internet. Bagaimanakah kadar pencapaian internet di negara Malaysia dan di negara-negara lain? So tentu kalau anda teliti di hadapan saya menunjukkan penggunaan internet mengikut negara ini adalah sumber daripada Proxyrec dan Proxyrec menunjukkan antara 10 negara yang tertinggi adalah termasuk United Arab Emirates, Eropah Arab Bersatu, Hong Kong, Malaysia. Ini adalah antara 10 negara yang tertinggi mempunyai capaian internet yang tertinggi. Tapi kalau kita nak pergi secara terperinci di setiap kategori ini, kalau anda melihat logo dan simbol-simbol di atas iaitu table ini menunjukkan iaitu setiap kategori ini menunjukkan purata yang diluangkan apabila menggunakan internet. Yang kedua menunjukkan berapakah angka ataupun jumlah social media platform yang kita pakai. Yang ketiga ini menunjukkan iaitu jalur lebar di mana fixed broadband yang di-subscribe oleh 100 pengguna, dan di sini sebelah kanan ini menunjukkan mobile cellular subscription per 100 orang di sini. Dan kalau kita dapat sini kalau bentuk connectivity ini menunjukkan berapakah jumlah yang menggunakan internet. Di sini menunjukkan platform berapakah jumlah yang menggunakan Facebook, dan ini adalah purata internet cost yang menggunakan melebihi daripada 60 Mbps. Mbps ini adalah kelajuan speed internet, dan ini adalah menunjukkan bagaimanakah terperinci setiap kategori penggunaan internet di setiap negara. Yang beruntungnya kita melihat negara Malaysia adalah antara negara yang beruntung di mana ia mencapai top 3 dalam kalangan iaitu Hong Kong dan juga United UAE, iaitu Malaysia antara top 3 dalam penggunaan pencapaian internet tertinggi. Dan kalau kita nak lihat iaitu Malaysia iaitu kadar purata average menggunakan internet sehari adalah lebih kurang 8 jam, dan berapa social media platform yang digunakan di internet adalah lebih kurang 7.70, dan kalau ini ada fixed broadband ini dah lebih kurang 11. Tapi Hong Kong merupakan fixed broadband, jumlah fixed broadband yang tertinggi berbanding negara-negara lain di sini iaitu 39, hampir mencecah 40. Manakala untuk mobile cellular subscription per 100 people, di sini kita dapat lihat Hong Kong adalah antara yang tertinggi 319, tidak kejauhan iaitu untuk negara Malaysia juga sebanyak 141, iaitu kita dapat lihat mobile cellular subscription. Di sini berapakah jumlah yang menggunakan internet? Di sini kita dapat teliti hampir 97% rakyat Malaysia menggunakan internet, akses internet. Yang lebih kurang Hong Kong dan juga UAE adalah mencapai lebih kurang 100%. Dan kalau kita melihat berapakah kos internet mengikut kelajuan 60 Mbps ke atas, jumlahnya lebih kurang kalau kita lihat di Malaysia iaitu dikatakan harga mampu milik affordable pada $26, dikatakan kalau di-convert kepada harga ringgit iaitu lebih kurang 100 lebih. Berbanding Hong Kong juga adalah harga mampu milik $23. Namun UAE walaupun kita lihat kategori di sini mencapai antara angka-angka tertinggi daripada segi kelajuan internet, berapa orang menggunakan internet, populasi. Tapi namun harga kos internet yang mempunyai 60 Mbps ke atas adalah agak mahal, iaitu mencecah $100. Kalau kita convert kepada ringgit, ia telah mencecah lebih kurang 400 lebih untuk penggunaan internet sahaja. Dan kalau anda teliti secara keseluruhan, secara lebih besar, rekod penggunaan internet ini adalah menunjukkan indikator daripada 0 sehingga 10. 10 adalah prestasi yang terbaik. Di sini kalau anda lihat keseluruhan, hampir ke semua negara-negara di sini itu mencapai lebih kurang 4 hingga 10, iaitu di kadar sederhana sehingga kadar terbaik di sini rekod penggunaan internet. Persoalannya adalah bagaimana untuk kita pastikan setiap usaha yang dijalankan oleh kerajaan, agensi, swasta untuk memastikan bahawa ini bukan sahaja untuk kita, internet bukan sahaja
untuk kita mengakses komunikasi, untuk dapatkan maklumat. Tapi ini adalah perkara untuk bantu kita kukuhkan daya saing kita. Bagaimanakah semua pihak dapat mainkan peranan penting agar internet akses ini bukan sahaja dapat membantu kelangsungan hidup kita, tapi membantu daripada segi pekerjaan kita dan juga mengukuhkan kedudukan ekonomi negara kita agar kita dapat kekal daya saing kita yang tinggi, termasuk juga dengan agar kita dapat berjaya bagi kita memastikan penggunaan internet ini tidak disia-siakan untuk masa akan datang. Sudah tentu kita akan bawakan tetamu kita untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini, iaitu sudah bersedia di Google Meet adalah Fabian Bigar, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif My Digital Corporation. Terima kasih Fabian Bigar kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Sudah tentu kita bercakap mengenai internet akses. Ini adalah antara subjek favourite terutama dalam kalangan anak muda dan generasi sekarang. Tapi di sebalik angka ini kita dapat lihat iaitu pencapaian tertinggi dengan jumlah populasi rakyat yang menggunakan internet di Malaysia ini sebanyak 97% mendapat akses internet. Jadi persoalannya, boleh Fabian kongsikan daripada data ini, ceritakan realiti ataupun situasi sebenar iaitu jurang digital di Malaysia pada ketika ini. Bukan kita nak lihat pada jurang untuk dekatkan daripada berperanan daripada bandar dengan luar badan, tapi kita nak lihat dekatkan juga, rapatkan juga jurang antara yang berkemampuan dan tidak berkemampuan untuk akses terhadap internet. Yes, terima kasih. Selamat pagi dan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya, sebenarnya kita menyambut baiklah laporan seperti ini. Dia merupakan laporan tajuk utama, headline news seperti yang dilaporkan oleh Proxyrate. Proxyrate ini sebuah syarikat penyedia perkhidmatan pelayan proxy, ya. Jadi dia ada kredibiliti sikit. Tapi data-data yang diambil bila kita teliti pada laman web dia merupakan data sekunder lah daripada laporan-laporan lain, ya. Jadi dalam laporan tersebut, Malaysia merupakan ekonomi ketiga teratas dari segi ketersambungan, selepas Emirat Arab Bersatu dan Hong Kong. Kalau kita lihat dengan lebih terperinci seperti mana tadi ditunjukkan, kita ada 7 indikator petunjuk lah untuk mengapa kita mendapat skor yang tinggi. Antaranya langganan jalur lebar tetap atau fixed broadband per 100 penduduk, langganan perkhidmatan selular setiap 100 penduduk dan juga kos internet. Ini merupakan indikator yang penting lah. Sebenarnya hampir semua indikator ni kita punya skor agak tinggi kecuali untuk langganan jalur lebar yang tetap, fixed broadband. Jadi laporan ni tidak secara langsung menunjukkan keadaan jurang digital di negara kita, kerana dia tidak melihat kepada jurang digital ataupun capaian dari segi bandar lawan bandar ataupun dari segi pendapatan. Tapi hakikatnya jurang digital di Malaysia ni masih wujud. Jadi di bawah rangka tindakan ekonomi digital atau Malaysia Digital Economy Blueprint, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan dan dilaksanakan untuk merapatkan jurang tersebut. Malah satu dari 6 teras dasar di bawah blueprint tersebut adalah untuk merapatkan jurang tersebut. So inisiatif termasuk menyediakan prasarana untuk connectivity atau ketersambungan, meningkatkan liputan internet, menyediakan pusat-pusat internet community yang sekarang dikenali sebagai pusat ekonomi digital community atau PEDI di seluruh pelosok negara, meningkatkan keupayaan melalui latihan terutama di kalangan B40 dan memperkenalkan pakej internet mudah alih berkos rendah ataupun sekarang kita kenali sebagai pakej perpaduan. Ada merupakan inisiatif yang diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan akses kepada internet dan juga untuk mengurangkan jurang digital di kawasan antara masyarakat kita. Sudah tentu apabila kita bercakap mengenai internet, kita bercakap mengenai kos. Adakah kita mampu untuk langgan kos internet ini? Sudah tentu apabila kos akses internet mempengaruhi penebusan internet di Malaysia, jadi apakah dasar yang telah dilaksanakan untuk kita selesaikan masalah ini? Sebenarnya telah banyak dasar-dasar yang diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan kos tersebut, walaupun dia tidak semestinya tertumpu kepada kawalan harga, tetapi misalnya kita ada
dana USP dana USP yang dikendalikan oleh SKMM Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dia mengutip dana tersebut daripada semua penyedia perkhidmatan telco. Jadi dana tersebut digunakan untuk mendeploykan infrastruktur di kawasan yang tidak tidak commercially viable lah untuk meletakkan infrastruktur komunikasi. Jadi ini juga mampu merendahkan kos deployment untuk tower-tower ataupun menara-menara telekomunikasi. Jadi ini satu daripadanya. Keduanya, of course, kita dapat My Digital ataupun Malaysia Digital Economy Blueprint ataupun rangka tindakan ekonomi digital mengenai pelbagai inisiatif. Kita juga ada dasar persaingan di mana kita nak lihat persaingan yang sehat di antara pemain-pemain industri untuk mengurangkan kos kos harga internet. Dan juga SKMM juga mempunyai mekanisme untuk mengawalkan kos perkhidmatan internet lah. Jadi maka dasar-dasar yang sedia ada telah juga dilaksanakan untuk mengawalkan kos internet. Bercakap mengenai dasar, tidak ketinggalan literasi digital kita juga boleh dicakapkan tinggi dan seharusnya mempunyai potensi untuk menyelesaikan banyak masalah dan juga masalah ekonomi kita, cabaran ekonomi yang sedang kita hadapi. Malah ia juga seharusnya memudahkan kehidupan kita ketika ini. Persoalannya, Fabian, adakah kita berada di are we on the right track dalam mempermudahkan kehidupan mereka, terutama rakyat dan juga PKS? Kita sebenarnya berada di landasan yang betul lah. We are on the right track. Kerana inisiatif-inisiatif yang diambil oleh kerajaan dan juga bersama dengan pelbagai pihak tertumpu pada peningkatan pencapaian. Itu yang paling utama. Keduanya untuk meningkatkan literasi digital melalui pelbagai kemudahan ataupun pakej-pakej latihan yang kita ada yang dilaksanakan secara percuma, ada berbayar, tapi kebanyakan yang percuma tertumpu kepada golongan B40 dan juga usaha-usaha kecil, mikro dan sederhana, itu PMKS. Kerana PMKS merupakan 97% daripada semua perusahaan perniagaan di Malaysia. Jadi amat penting. Di kalangan masyarakat juga, kita mungkin tidak sedar secara langsung apabila kita memulakan inisiatif untuk masyarakat tanpa tunai, cashless society. Itu sebenarnya merupakan satu juga usaha kita untuk meningkatkan literasi digital, kerana itu pembayaran merupakan satu titik sentuh yang pertama, first touch point. Baik, sudah tentu perkongsian bercakap mengenai internet tidak habis, tapi saya nak ucapkan terima kasih kepada Fabian Begum, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif My Digital Corporation My Digital, kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan bantu kami untuk memahami lebih mendalam bagaimanakah kita dapat manfaatkan internet akses ini bukan sahaja untuk kukuhkan kelangsungan hidup perniagaan, tetapi untuk kukuhkan lagi ekonomi negara kita. Sudah tentu saya ucapkan terima kasih dan semuanya akan kami rangkukan dalam asrawani.com dan semua platform digital Asrawani.